Hello guys, sama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Seperti yang dikabarkan atau dalam ceramah Perikatan Nasional, pemimpin-pemimpin PAS khususnya, ya, kalau mereka menang di Kemaman, Perdana Menteri akan diganti, dan antara calon Perdana Menteri yang mereka katakan adalah Menteri Besar calon yang menang di PRK Kemaman. Dan hari ini sahabat-sahabat semua, apa yang mengejutkan adalah Lokman Adam memberikan ucapan tahniah kepada Mr. Sam yang akan mengangkat sumpah, katanya, menjadi Perdana Menteri dan kerajaan akan diganti oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Benarkah semua itu berlaku, sahabat semua? Atau itu hanya mimpi basah atau janji palsu, harapan palsu daripada pemimpin-pemimpin PAS demi untuk memberikan harapan kononnya mereka boleh menjadi kerajaan sekiranya mereka menang. Jadi menarik untuk kita ikuti ya pencerahan daripada apakah kenyataan daripada Lokman Adam ya berkaitan dengan perkara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Pertama saya nak ucapkan tahniah kepada Dr. Samsuri, calon Perdana Menteri Perikatan Nasional yang telah memenangi kursi Parlimen Kemaman. Semalam saya bagi peluang untuk majlis angkat sumpah Perdana Menteri yang baru. Namun tuan-tuan, saya tunggu itu sebab semalam saya tak live. Kerana majlis angkat sumpah tu tak berlaku nampaknya. Majlis angkat sumpah Samsuri diangkat menjadi Perdana Menteri tidak berlaku. Kerana PAS Perikatan Nasional memang tidak ada pun 1/3, apatah lagi 1/2 untuk membentuk kerajaan bagi menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Orang tanya saya, apa dah jadi dengan UMNO dekat Kemaman dan sebagainya? Saya cakap relax lah. Kerana hari ini masih ada 1/3. Walaupun pelbagai fitnah, walaupun duit dipakai, walaupun pelbagai strategi yang digunakan oleh Perikatan Nasional, TikTokers dibayar dan sebagainya, walaupun lebih 30,000 ekar tanah telah pun diberikan oleh Samsuri kepada rakyat negeri Terengganu untuk mereka-mereka yang menyokong PAS. Tuan-tuan, saya nak beritahu saudara, sehingga ke hari ini masih belum ada upacara angkat sumpah untuk Samsuri menjadi Perdana Menteri yang ke-11. Saya dengar kawan kita Papa Gomo dah bukan main canang, Tun Dr. Mahathir dah bersetuju. Saya kadang-kadang tuan-tuan, saya tak boleh tahan dah. Sebabnya yang percaya tu ramai, tuan-tuan. Yang percaya tu ramai. Dan walaupun pelbagai rasuah, salah guna kuasa, pilihan raya tu pun diadakan kerana rasuah yang dilakukan oleh PAS. Namun akhirnya tuan-tuan, Barisan Nasional masih mendapat 1/3 daripada sokongan di negeri kubu kuat PAS, di mana kita kalah 32-0. 32,000 majoriti. Tak. Kita kalah di Terengganu 32-0 kan? Betul. 32-0. Masih ada 1/3 yang bersama dengan Barisan Nasional. Kita tak nafikan, tuan-tuan, 2/3 daripada mereka adalah terdiri daripada anak-anak pasti yang sudah pun membesar, adalah terdiri daripada mereka yang percaya undi PAS masuk syurga, undi BN, undi PH masuk neraka. Saya juga percaya 2/3 yang mengundi PAS adalah terdiri daripada mereka-mereka yang percaya bahawa masuk PAS ialah masuk Islam, keluar PAS ialah keluar Islam. Saya juga percaya bahawa saki baki mereka yang menikmati pelbagai sogokan
sama ada dalam bentuk tanah tadi, dalam bentuk air fitri, air wibawa, air macam-macam air lah tuan-tuan, air jana wibawa. Itu juga sebahagian daripada penyumbang kepada undi PAS. Dan sudah pastilah saudara, politik 3R yang dimainkan oleh PAS juga memberi kesan kepada sokongan Barisan Nasional, iaitu mereka mewawarkan konon-kononnya kalau mengundi Barisan Nasional, mengundi mereka yang bekerjasama dengan DAP, maka akan hancur apa nama orang Melayu dan orang Islam. Jadi ramai yang terpedaya, khususnya orang Pantai Timur ni, begitu percaya bahawa PAS tu Melayu, Melayu tu Islam, hanya PAS saja yang Islam, maka mereka termakan dengan benda ini. Namun tidak dinafikan juga saudara, salah satu sebab undi BN merosot disebabkan kawan-kawan kita tidak mahu balik, kerana mereka berpandangan bahawa 27,000 terlalu sukar untuk dikejar. Maka ramai yang mengambil keputusan, khususnya pengundi-pengundi putih Barisan Nasional ni, sepatutnya ada lebih daripada 36-37 ribu pengundi putih. Tetapi mereka mengambil keputusan tidak balik dan tidak menyumbang untuk memenangkan calon kita, Jeneral Tan Sri Muhammad Apandi Muhammad Noor. Namun saudara, kita terima, kita memang dah jangka keputusan ini. Dan kita memang jangka ramai yang tidak akan balik untuk keluar mengundi. Dan kita juga yakin bahawa kita perlu lakukan penambahbaikan, kita perlu lakukan perubahan dari segi usaha untuk menarik golongan muda umpamanya, kita perlu buat perubahan ini. Kita perlu dilihat lebih meremajakan parti, menawarkan kepimpinan baru, dan macam-macam usaha perlu dilakukan di pihak parti, khususnya dalam usaha untuk memenangi hati rakyat melalui media sosial dan sebagainya. Kita masih lagi jauh ketinggalan berbanding dengan kekuatan keuangan dan iltizam yang ada pada Perikatan Nasional yang kita tak boleh nafikan. Memang mereka ada kelebihan bab ni, terutamanya di TikTok dan sebagainya, yang hari ni menjadi medium anak-anak muda. Jadi apa pun tuan-tuan, malam ni saya merasakan bahawa sudah tiba masanya, disebabkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah pun mengumumkan beliau berhasrat untuk bersara. Dan hari ini tuan-tuan, untuk memenangkan Samsuri, beliau telah pun mengumumkan Samsuri sebagai calon Perdana Menteri. Maka sudah tibalah masanya rakyat Malaysia diberi peluang untuk mendapat seorang calon Perdana Menteri part-time. Part-time dia buat kerja jaga Negeri Terengganu, part-time jaga Dun Ru Rendang, part-time jaga Parlimen Kemaman, part-time jaga 4 portfolio kerajaan negeri, part-time buat kerja jual tanah, bagi tanah, agih tanah kepada penyokong-penyokong PAS, dan juga NGO isteri beliau, part-time naik kapal layar dengan Vincent Tan, macam-macam kerja part-time yang perlu dibuat. Saya rasa kena tambah satu lagi kerja part-time yang sepatutnya digalas di bahu Samsuri ini, kerana beliau ni cukup hebat. Apa dia jawatan dia tuan-tuan? Jawatan pengurusi Perikatan Nasional. Kalaulah Samsuri dah diumumkan sebagai calon Perdana Menteri Perikatan Nasional, sewajarnya hari ini Muhyiddin Yassin berjiwa besar memberikan jawatan pengurusi Perikatan Nasional itu kepada Dr. Samsuri. Saya rasa memang sewajarnya Dr. Samsuri ini menggalas tanggungjawab sebagai
pengurusi Perikatan Nasional. Lagipun tuan-tuan, daripada 74 orang ahli parlimen Perikatan Nasional ini, 48 daripadanya adalah merupakan ahli parlimen PAS. Tuan-tuan daripada 74 orang, 48 PAS. 48 PAS. Hanya 26 saja daripada Bersatu. Jadi sewajarnya lah tuan-tuan, sewajarnya Muhyiddin menyedari bahawa Bersatu tu menang pun mereka menumpang kekuatan PAS. Sewajarnya lah PAS diberi mandat sebagai calon Perdana Menteri dan mengambil alihlah tempat sebagai pengurusi Perikatan Nasional. Itulah sepatutnya berlaku, tuan-tuan. Tapi percayalah tuan-tuan, Muhyiddin tidak akan menyerahkan kursi pengurusi Perikatan Nasional kepada Dr. Samsuri. Apa yang dia buat sebelum pilihan raya kecil di Kemaman hanya menipu rakyat negeri Terengganu, khususnya di Kemaman. Tapi malangnya orang Kemaman percaya Dr. Samsuri akan jadi Perdana Menteri. Orang Kemaman percaya bahawa Dr. Samsuri akan menggantikan Den Tompok, maka mereka pun memberikan undi kepada Dr. Samsuri. Tapi menangis air mata darah sekalipun, tuan-tuan, Dr. Samsuri tidak akan menjadi Perdana Menteri. Setidak-tidaknya tidak akan menjadi Perdana Menteri sehingga parlimen dibubarkan untuk memberi laluan kepada pilihan raya umum yang ke-16. Jadi saya rasa tak lama lagi orang PAS kecewa sekali lagi. Mereka dah kecewa banyak kali. Mereka kata nak tawan 6 buah negeri, nak bagi kita 6-0, gagal. Mereka kata mereka boleh ambil alih Parlimen Pulai, gagal. Mereka kata mereka boleh dapat Dun Simpang Jeram, gagal. Mereka yakin Dun Pelangai mereka boleh menang besar kerana situ majoriti orang Melayu, pun gagal. Setidak-tidaknya mereka dapatlah balik kawasan Parlimen Kemaman. Tetapi walaupun menang Kemaman, tuan-tuan, akhirnya yang menjadi mangsa rakyat di Kemaman kerana Samsuri tak ada masa nak balik untuk menjaga orang Kemaman. Dia nak jaga Rendang tak boleh, nak jaga negeri Terengganu pun tak ada masa. Kalau lepas ni dia diberi amanah sebagai pengurusi Perikatan Nasional, lagilah dia tak ada masa. Itu sebab saya begitu yakin bahawa Muhyiddin tidak akan menyerahkan pengurusi Perikatan Nasional kepada Samsuri, seperti mana yang dia kata Samsuri lah bakal calon Perdana Menteri selepas ini. Kalau betul apa yang dia cakap tu, dia bukan seorang pembongak ataupun pembohong, sewajarnya lah kursi itu diserahkan kepada Samsuri. Itu ulasan saya dalam mukadimah ni. Kita akan buka pada sesi soal jawab. Sudah ada Hairul Ramadan. Kita buka satu soalan daripada penonton. Hairul Ramadan, silakan Hairul. Hairul Ramadan, Assalamualaikum. Hairul Ramadan. Okey, Hairul Ramadan tidak dapat ke udara. Abu Ajim, silakan Abu Ajim. Abu Ajim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Saya mahu mendapat penjelasan berkenaan dengan berita berkenaan dengan ada beberapa MP daripada PKR dan GRS daripada Sabah dan Sarawak akan meletak jawatan dan pilihan raya akan diadakan kembali. Ini satu usaha ke arah menumbangkan kerajaan perpaduan yang ada. Mohon Datuk perjelaskan. Abu Ajim, Abu Ajim, saya nak tanya berapa orang yang dia kata akan letak jawatan tu, Abu Ajim? Yang saya tengok dalam TikTok tu lebih kurang dalam 10 orang atau 12 orang macam tu lah. Okey, TikTok tu daripada siapa, Abu Ajim? Tadi saya tengok tadi, saya pun tak sure lah, tapi saya ada rasa bimbang lah. Okey. Saya rasa idea-idea gila ni semua datangnya daripada manusia-manusia macam Papa Gomo dan rakan-rakannya sewaktu dengannya lah. Okey.
Saya nak beritahu dengan Abu Hajim, kalaupun 10 orang, 20 orang, 30 orang, 40 orang keluar letak jawatan, dan kalau dia letak jawatan, parlimen ini perlu kita buat pilihan raya semula. Katalah 40 orang letak jawatan, parlimen ini perlu kita buat pilihan raya semula. Kalau buat pilihan raya semula, sebahagian itu kerajaan perpaduan akan menang. Kalaupun auzubillah min zalik, ada dia orang menang, mungkin dia orang juga akan menang. Tapi saya yakin tak akan menang semua. Kalaupun 40 orang ini, Abu Hajim, tarik sokongan terhadap PMX tetap Perdana Menteri. Kerana hari ini kita ada 152 orang yang menyokong PMX. Okey? Tetapi kalau 41 orang membuat undi tak percaya, mengatakan mereka tak menyokong PMX, atau mereka mengumumkan mereka tarik balik sokongan terhadap PMX, 41 orang. Okey? PMX boleh dijatuhkan. Ini realiti. Tetapi boleh tak seorang ahli parlimen daripada sebelah sana diangkat menjadi Perdana Menteri? Ini bergantung kepada kuasa Kebaudulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okey? Dan seperti yang saya sebut berulang kali, Baginda Tuanku Sultan Abdullah Yang di-Pertuan Agong sekarang sudah menyatakan bahawa di bawah zaman pemerintahan beliau, Baginda mempunyai 4 orang Perdana Menteri dan Baginda mahu Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri yang terakhir sebelum Baginda kembali ke Pahang. Okey. Kedua, kita pun tahu bagaimana Kebaudulian Tuanku Sultan Johor sendiri pun menganggap puak-puak bersatu ni sebagai virus yang cukup bahaya, yang tamak jawatan. Saya begitu yakin Baginda lebih mahukan kestabilan, sebab Baginda mengatakan bahawa salah satu perkara yang dia akan beri tumpuan ialah memastikan kehidupan rakyat 33 juta rakyat Malaysia ini berada dalam keadaan baik, memastikan kestabilan, keamanan dan memastikan ekonomi negara ini dapat dipulihkan. Jadi sebarang usaha mengangkat orang lain selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang hari ini ada 152 kursi sebagai Perdana Menteri yang baru, sudah pasti orang yang baru dilantik itu takkan ada lebih daripada 115 orang. Kita tahu selepas pilihan raya, bila 10 orang daripada kita dicuri oleh Muhyiddin melalui pencurian SD, mereka ada 115 saja. 114 pun Muhyiddin jatuh, 114 pun Ismail Sabri tidak boleh melakukan perubahan kabinet walaupun selepas 100 hari. Jadi bagaimana mungkin 115 akan membentuk sebuah kerajaan yang stabil? Jadi saya begitu yakin Kebaudulian Tuanku Sultan Johor pun tak nak melihat keadaan tidak stabil ni berulang kembali. Jadi itu jawapan saya, Abu Hajim. Selagi orang yang tarik sokongan terhadap PMX tidak melebihi 41 orang, kita boleh senyum simpul. Okey? Baik. Okey, terima kasih. Ada lagi ada. Lain. Humaidi Harun. Silakan Humaidi. Assalamualaikum. Ya Humaidi. Saya nak minta komen. Cakap kuat sikit boleh? Hello? Ya, okey. Silakan. Okey, Tok. Ha. Saya nak tanya komen tentang Presiden Bersatu Ya. yang mengatakan sokongan UMNO ni menyebabkan undi UMNO lari di Kemaman. Hampir 10,000 tu. Sokongan UMNO ke mana tu? Maksudnya beralih ke Samsuri. Okey. Ataupun hilang. Yalah, dia mengatakan, dia kata UMNO perlu kaji semula kerjasama antara UMNO dengan PH. Betul
Betul tak? Betul. Sebenarnya dia nak cuba mengadu domba kita dengan PH. Bila dia cakap macam tu, dia minta UMNO kaji semula supaya UMNO ni tak menyokong PH. Kalau UMNO tak menyokong PH, UMNO sokong siapa? Sokong dia lah. Walaupun dia tipu rakyat Malaysia, kata nak bagi laluan kepada Samsuri menjadi Perdana Menteri, kan? Sebenarnya ini semua tipu, Dan apa kejadah kita nak bagi sokongan pada orang yang kita dah pernah ampunkan pengkhianatan dia, kan? Muhyiddin ni khianat UMNO tau. Kita ampunkan dia, kita maafkan dia. Dia ada hanya 32 kursi. Daripada 32 kursi tu yang menang atas tiket Bersatu, calon daripada Bersatu ni hanya 5 orang. Itu pun dia tak pakai logo Bersatu, dia pakai logo PKR, pinjam. Yang baki yang nak genapkan 32 orang ni, dia curi daripada BN 16 orang, dia curi daripada PKR 9 orang, Jadi walaupun kita dah bagi peluang macam tu, kita angkat dia jadi Perdana Menteri, timbalan pun dia tak bagi kita, Menteri Kanan pun dia ambil sekali dua. Kemudian menteri-menteri yang bagus semua sekali dia sapu, dia bagi satu je kita menteri yang bagus, Menteri Pertahanan, yang lain semua hancur, So bagaimana kita nak percaya dengan orang macam ni? Dia bekukan akaun kita, mahkamah dah bagi kebenaran untuk kita ambil balik duit kita, dia tak bagi, dia rayu, Macam mana kita nak percaya orang macam ni? Kemudian kita pergi pilihan raya di Sabah dengan dia tikam belakang kita, dia ambil musuh kita masuk dalam pasukan dia bagi duit kepada calon-calon bebas yang menentang calon-calon kita dalam keadaan dia kerjasama dengan kita. Macam mana kita nak kerjasama dengan orang macam ni? Tetapi adakah ahli UMNO di bawah ni Kak, atau setuju untuk dengan kerjasama di antara PH dengan BN? Okey, pertama sekali, kayu ukuran dia apa? Kayu ukuran. Kita nak tanya dengan ahli UMNO di bawah ni, apa kayu ukuran dia? Ahli UMNO di bawah ni setiap tahun dia akan hadir Perhimpunan Agung UMNO. Dia akan hadir Perhimpunan Agung UMNO. So, bila kita kerjasama dengan PH, kita telah pun mengadakan Perhimpunan Agung UMNO. Siapa perwakilan ni? Perwakilan ini adalah wakil daripada setiap bahagian. Setiap cawangan hantar perwakilan ke persidangan UMNO bahagian. Kemudian di persidangan UMNO bahagian, kita buat pemilihan, kita pilih wakil-wakil untuk dihantar ke Perhimpunan Agung UMNO di peringkat pusat. Dan Alhamdulillah, walaupun KJ bermati-matian melobi, Syahril Hamdan pada ketika itu pun bermati-matian melobi untuk menggagalkan kerjasama dengan PH untuk mengadakan pemilihan segera, tetapi gagal. Mereka tak berjaya, dan pemilihan akhirnya jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. Bila jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan, maknanya itu adalah satu indikasi yang cukup jelas bahawa ahli-ahli perwakilan yang mewakili akar umbi parti bersetuju dengan meneruskan kerjasama bersama dengan Pakatan Harapan. Kalau misalnya dia tak suka dengan pendirian yang diambil oleh presiden dan timbalan presiden, presiden dan timbalan presiden tak mungkin boleh dapat sokongan lebih 95% daripada perwakilan yang hadir untuk menang tanpa bertanding. Ini kena fahamlah Umaidi. Okey tu. Tapi kalau kita tengok penterjemahan daripada di kertas undi itu sendiri, kita tengok undi bukan sekadar pengundi UMNO tidak mengundi calon daripada Pakatan Harapan di Kedah ni khususnya, tetapi pengundi UMNO yang sebelum ni lari. Betul. Kita tengok Sebab apa Umaidi?
You punya statement ni saya tak nafikan. Memang betul. Kan? Kenapa? Kenapa dari segi undi orang Melayu, kita merosot sikit? Sebabnya, Humaidi, pada sebelum 2022, sebelum pilihan raya, orang Melayu masih lagi sebahagiannya menyokong BN kerana kita menentang DAP, kerana kita menentang Perikatan Nasional. Okey? Tetapi selepas pilihan raya, bila kita bekerjasama dengan DAP, memang ada di kalangan orang yang dulu sokong kita sebelum pilihan raya umum ke-15, mereka tidak menyokong kita. Ini kita jangan nafikan. Ini benda yang betul. Tetapi saya nak beritahu dengan Humaidi, kita berlawan dengan DAP ni cukup lama tau. Lebih kurang 58 tahun kita lawan dengan DAP. Lepas pilihan raya 2015 yang ke-15, kita ada 8 bulan untuk berhadapan dengan pilihan raya di 6 buah negeri. Tetapi dalam tempoh 8 bulan tu, Humaidi, kita berjaya yakinkan lebih daripada separuh pengundi Melayu untuk kekal bersama dengan kita dan bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Jadi bagi saya prestasi tu dah cukup bagus. Kerana kita kecam, kita hentam DAP 58 tahun, 8 bulan kita dah berjaya bawa separuh daripada mereka untuk bersama, bersetuju, kita kena kerjasama dengan DAP. Jadi bagi saya, 4 tahun yang ada ni, kita boleh tarik lebih ramai. Kita boleh tarik lebih ramai. Apa yang berlaku di Kemaman tidak boleh diberikan gambaran sebagai sesuatu yang mewakili keputusan semua orang Melayu seluruh Malaysia. Kita kena terima hakikat orang di Kedah, orang di Perlis, orang di Kelantan, orang di Terengganu, di utara tanah air dan di pantai timur ni, mereka ni bak kata orang tu lah lebih religious lah, lebih religious. Jadi pendekatan PAS yang digunakan dengan melabelkan diri mereka sebagai parti Islam ini sedikit sebanyak telah memakan, selain daripada rasuah yang mereka berikan, selain daripada tanah-tanah yang mereka berikan kepada pengikut-pengikut PAS dan sebagainya, selain daripada pelbagai habuan yang mereka berikan dalam bentuk air fitri, air pencin, macam-macam lah. Ini semua memberikan kesan dengan menambah sokongan PAS. Tetapi dalam masa yang sama juga, jangan lupa ini satu pilihan raya kecil. Jadi pilihan raya kecil ni, saya tengok orang PAS, mereka ni desperate untuk pastikan kemenangan Samsuri. Jadi penyokong-penyokong PAS, mereka balik mengundi tau, untuk pastikan Samsuri menang. Di sebelah BN pula, kita ni dah tahu kita kalah tempat tu 27,000. So nak menang ni, kurang-kurang kita kena tarik 14,000. Belum campur lagi pengundi baru. Jadi mission ini, walaupun kita letak seorang Jeneral Panglima Angkatan Tentera, masih ramai yang beranggapan bahawa ianya mission impossible. Ini masalah dia. Kita ada seorang calon yang bagus, calon yang berkeyakinan dia boleh turn an impossible mission into a possible mission, tetapi ahli kat bawah dan pengundi kat bawah ni, mereka tak ada keyakinan yang ada pada jeneral kita. Itu sebab ramai yang tak balik. Bagi saya, 27 votes yang kita ada dalam keadaan pengundi-pengundi kita tak balik, itu pun alhamdulillah sebenarnya. Apa yang berlaku dalam pilihan raya negeri tak semestinya berlaku dalam pilihan raya pusat. Apa yang berlaku dalam pilihan raya kecil pun tak semestinya sama dengan pilihan raya pusat. 1999. Itu dia sahabat semua, pencerahan-pencerahan daripada Lokman Adam berkaitan dengan yang pertama tadi, dia ucapkan tahniah juga kepada Mr. Sam yang angkat sumpah jadi Perdana Menteri. Sudah angkat sumpah atau belum? Belum ada. Akhirnya itu hanyalah satu penipuan, pembohongan besar, janji kosong yang diberikan oleh
pemimpin-pemimpin daripada PAS Sabah semua. Sudah tukar kerajaan? Belum. Sebab hari ini walaupun mereka menang, mereka cuma ada 69 kerusi parlimen. Malahan kerajaan hari ini ada 152, lebih daripada 2/3 Sabah semua. Jadi kalau mereka bermimpi, teruskan bermimpi. Itu dia. Jadi terima kasih sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan anda boleh berikan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright No Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.